Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati dan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diizin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama berada di bulan Ramadan ini, dan kita pada saat ini dan hari ini berada pada hari yang ke-28 daripada Ramadan Al-Mubarak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memanjangkan umur kita untuk kita menutup Ramadan pada tahun ini dengan mendapat kejayaan yang cemerlang pada 1 Syawal nanti. Ramadan ini kalau kita ibaratkan satu kursus ataupun universiti tempat latihan, maka 1 Syawal merupakan hari convocation kita. Hari convocation yang hanya dianugerahkan sijil kepada orang-orang yang berjaya dalam melalui latihan selama sebulan. Kalau kita ibaratkan ianya hari convocation, maka orang yang akan mendapat sijil pada hari tersebut, iaitu pada 1 Syawal, adalah orang-orang yang telah mendapat kedudukan, iaitulah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kerana manifestasi daripada ibadah di sepanjang bulan Ramadan, terutamanya puasa, adalah untuk melahirkan orang-orang yang takut. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang layak untuk dinobatkan sebagai orang yang cemerlang, orang yang berjaya, orang yang dianugerahkan sijil ataupun anugerah pada hari convocation pada 1 Syawal nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai natijah daripada ibadah puasanya. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini dalam ruangan tazkirah online kita, saya suka untuk mengajak diri saya, hadirin hadirat sekalian, muslimin muslimat sekalian, untuk merenungi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang disebut namanya apabila meriwayatkan hadis-hadis dari Allah sallallahu alaihi wasallam. Pribadinya dalam silsilah tazkirah yang lepas, pribadi yang sangat hebat, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, dan seorang sahabat yang banyak menguasai ilmu-ilmu agama dan meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. وغرم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. وغرم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة." صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis adalah hadis sahih statusnya, iaitu hadis yang ke-3545 dalam Sunan Tirmizi
Di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa rugi Ramadan seseorang yang Allah Taala apabila Ramadan berlalu dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini juga Nabi menjelaskan kepada kita dua kerugian yang lain. Dua lagi golongan yang rugi di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita sebagai hamba Allah lebih-lebih berada di Ramadan, direzekikan berada di Ramadan pada tahun ini sehingga kepada saat-saat akhir Ramadan ini, maka adalah suatu perkara yang sangat rugi. Sangat kita kata satu perkara yang mendukacitakan kita. Andai kata kedatangan Ramadan pada tahun ini tidak memberikan apa-apa kebaikan, tidak meningkatkan apa-apa perkara amal kita. Dan daripada hadis ini Nabi menyebutkan bahawa ada 3 golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang celaka, golongan yang tidak bernasib baik, golongan yang rugi. Yang pertama Nabi sebut, siapakah golongan yang rugi itu? Iaitulah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepadanya untuk berselawat ke atas Nabi. Bila disebut nama Nabi, bila disebutkan nama baginda sallam, maka falam yusalli alayya, maka dia tidak berselawat ke atasku. Ini golongan yang rugi yang pertama. Bila disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara salah satu daripada adab kita. Adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah tidak ada di hadapan kita. Rasulullah tidak bersama dengan kita. Maka apa gambaran kasih sayang kita? Apa gambaran kecintaan kita kepada Rasulullah? Apa gambaran penghormatan kita kepada baginda? Di antara tanda kasih sayang kita dan penghormatan kita kepada baginda adalah kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mungkin orang bertanya, bagaimana nak berselawat ke atas Nabi? Kaifah? Bagaimana? Di antara selawat yang paling ringkas, paling mudah, ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat yang paling ringkas. Bila disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kita berselawat ke atas baginda dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini di antara adab, ini di antara apa yang diajar oleh Rasulullah kepada kita. Ini adalah satu gambaran akan kasih sayang dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak berselawat ke atas Nabi, maka dia adalah orang yang rugi. Dalam hidup kita di atas dunia ini tidak ada seorang pun yang nak rugi. Tak ada orang yang nak rugi. Seorang peniaga tak sanggup kerugian dalam perniagaannya. Seorang yang berada dalam pertandingan tak nak kalau boleh dia tercicir sehingga dia kalah dalam pertandingan. Orang yang belajar, dia tak nak jadi orang yang rugi. Ini orang yang gagal dalam pelajaran. Menunjukkan bahawa dalam hidup manusia di atas dunia ini, mereka tidak ingin kepada kerugian. Mereka tidak ingin kepada kegagalan. Mereka tidak ingin kepada kecelakaan. Itu manusia di atas dunia. Bayangkan hidup kita di hari akhirat. Lalu di antara orang yang berjaya, di antara orang yang beruntung, di antara orang yang tidak rugi di hari akhirat adalah orang yang berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad. Nabi dibuka payah. Tidak ada RM1 yang kita perlu keluarkan. Cuma kita menggerakkan
lidah kita, lisan kita untuk berselawat ke atas baginda. Ya. Kita lazimkan diri kita dengan amalan ini. Perkara yang kedua ataupun golongan yang kedua yang Nabi sebut, ya, orang yang rugi, ya, orang yang siapa dia? Orang yang, ya, waraghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla an yughfar lah. Golongan yang kedua yang rugi ialah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesempatan untuk bersama dengan Ramadan. Orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah orang yang Allah Taala kurniakan kepadanya, ya, kurniakan kepadanya rahmat dengan dia sempat bersama dengan Ramadan pada tahun ini. Maka di antara orang yang rugi, kata Nabi, adalah orang yang, ya, masuknya Ramadan maka dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Sebab itu bulan Ramadan bulan yang, ya, perlu kita mengambil kesempatan daripadanya, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, ya, Ibnu Umar, iaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketika berbuka puasa, di antara doa yang dibaca, di antara waktu mustajab doa ialah waktu kita berbuka. 5 minit, 10 minit sebelum berbuka kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara permohonan kita ialah permohonan supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara doa yang dibaca oleh Ibnu Umar, ya, ketika berbuka? Allahumma ya wasi'al maghfirah ighfir li. Ini doanya, ya. Allahumma ya wasi'al maghfirah, ya Allah, wahai Tuhan yang sangat luas maghfirahnya, sangat luas keampunannya, ya, ighfir li, maka engkau ampunilah dosa-dosaku, ya, maka engkau ampunilah dosa-dosaku. Ini doa yang didoakan oleh Abdullah ibn Umar, salah seorang daripada sahabat Nabi yang terkenal, ya, di waktu mana berbuka. Menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang yang salah terdahulu, mereka mengambil kesempatan di saat untuk berbuka itu dengan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sebut di antara orang yang rugi ialah orang yang datangnya Ramadan, ya, masuk kepadanya Ramadan, dia bersama dengan Ramadan, tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok di antaranya ialah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan di antara, ya, khalifah Islam yang terkenal di sudut zuhudnya, di sudut tawaduknya, di sudut banyak mengingati mati. Dan pernah diceritakan bahawa seringkali kedengaran suara tangisan di istana Umar bin Abdul Aziz. Suara orang menangis. Bukan sikit-sikit menangis. Menangis, beria menangis. Lalu bila, ya, dicari kenapa, ya, kedengaran suara tangisan itu, maka diberitahu bahawa itulah suara tangisan Umar bin Abdul Aziz dan menteri-menteri, pegawai-pegawai baginda. Menunjukkan bahawa seorang manusia, walaupun ia yang menjadi ketua, menjadi khalifah, tetapi, ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, ya, hidupnya dengan penuh tawaduk dan hidupnya sentiasa bimbang dan takut dengan hari akhirat, dengan dosa-dosa kepada Allah. Sebab itu disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, Ibn Rajab Al-Hambali, dia menceritakan bagaimana Umar bin Abdul Aziz ini menulis kepada para
menterinya, para gubernurnya, para penguasanya, agar mereka menutup bulan Ramadan, agar mereka mengakhiri bulan Ramadan. Ini sentiasa diperingatkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada menteri-menteri dia, kepada wakil-wakil gubernur-gubernur dia. Apa peringatannya? Peringatannya ialah apabila berakhirnya Ramadan, maka hendaklah kamu banyak beristighfar dan mengeluarkan zakat fitrah. Ini peringatan yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada gubernur-gubernurnya, pada penguasa-penguasa kota-kota yang berada di bawah kerajaannya. Dua perkara yang penting, iaitu istighfar dan mengeluarkan zakat fitrah. Dan begitu juga seorang tokoh yang sangat terkenal, iaitulah Luqman, pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihat Luqman? Kata Luqman, wahai anakku, biasakanlah lisanmu dengan istighfar. Biasakan lidahmu dengan istighfar. Biasakan mulutmu dengan istighfar. Maknanya istighfar ini adalah perkara yang sangat penting dalam hidup seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah. Maka dengan datangnya Ramadan pada tahun ini, ia akan berakhir dalam tempoh 2 hari lagi. Maka kita mengambil apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa barang siapa yang tidak memohon keampunan daripada Allah, dan barang siapa yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dia adalah orang yang rugi. Kita tak nak hadirin muslimin muslimat sekalian menjadi orang yang rugi dengan datangnya Ramadan pada tahun ini. Kerana kita belum tentu lagi akan bersama di Ramadan yang akan datang. Maka kita perbanyakkan doa kita, perbanyakkan istighfar kita, perbanyakkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir Ramadan ini. Yang ketiga Nabi sebut golongan yang rugi adalah waraghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannah. Iaitulah orang yang rugi juga adalah orang yang Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya kedua orang tuanya di usia lanjut, tetapi keduanya tidak dapat menyebabkannya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah apabila Allah Ta'ala berikan kepadanya dua orang ibu bapa yang sudah tua. Maknanya orang yang memelihara ibu bapa yang sudah tua, menjaga kebajikan ibu bapa yang sudah tua, bermakna Allah Ta'ala nak berikan kepadanya kan syurga. Bermakna Allah Ta'ala telah membuka baginya pintu syurga. Ini peluang. Maka sesiapa yang masih mempunyai ibu yang sudah tua, maka jagalah kebajikannya. Jagalah kebajikannya. Ambil beratlah tentangnya. Bertanya khabarlah tentangnya. Ziarahlah dia. Kerana itu adalah peluang untuk peluang dan ruang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya untuk mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata rugilah orang yang dia ada orang tua tapi dia tak dapat masuk syurga dengan sebab orang tua yang ada padanya. Memang kadang-kadang orang ibu bapa kita yang sudah berusia ni kadang-kadang suasananya berbeza. Sebelum mungkin dia tidak cerewet, dia jadi orang yang cerewet, dia jadi orang yang sensitif dan sebagainya. Maka tabahlah kita menjaga mereka. Mungkin nasihat-nasihatnya yang agak melukakan hati kita sebagainya, tapi sabarlah. Sabarlah. Kita pendamkanlah apa yang berlaku itu. Kita simpanlah dalam hati kita.
kerana Allah Ta'ala sedang mencuba kita melalui kedua upaya kita untuk Allah Ta'ala kurniakan kepada kita Al-Jannah, syurganya. Ya. Sebab itu orang yang memuliakan kepada kedua orang tuanya bermakna dia memuliakan Allah. Kenapa? Kerana Allah menghubungkan berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu dengan mentauhidkan Allah. Kerana Allah Ta'ala dia dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah telah hubungkan birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa dengan tauhid kepada Allah. Maknanya orang yang berbuat baik kepada kedua bapa mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Allah telah menyebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmah. Al-Isra ayat 23. Maksudnya, dan Tuhan kamu telah memerintahkan kamu supaya menyembah, supaya jangan menyembah, alla ta'budu illa iyyah, jangan menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala ikuti dengan rapat selepas daripada penyembahan, jangan menyembah kepada Tuhan yang lain selain daripada Allah itu dengan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa kamu itu hendaklah kamu berbuat baik dengan kedua ibu bapa kita dengan sebaik-baiknya. Dia yang melahirkan kita, dia yang membesarkan kita, dan tidak ada tolak bandingnya jasanya kepada kita, maka kita hormati dia, kita sayangi dia, kita doakan untuknya, kita bertanya khabar tentangnya, dan Allah Ta'ala sebut, dan jika salah seorang di antara keduanya, sama ada ibu ataupun ayah, atau kedua-duanya, atau ibu dan ayah itu sampai kepada umur lanjut dalam jagaan kamu, dalam pemeliharaan kamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan perkataan tak suka, perkataan tak nak, perkataan enggan, dan janganlah kamu membentak mereka, janganlah kamu menengking mereka, janganlah kamu mencaci mereka, janganlah kamu mengangkat suara kepada mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan qawlan karimah, dengan kata-kata yang baik. Maknanya muslimin muslimat sekalian, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahawa berbuat baik kepada ibu bapa, wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu kamu berbuat baik, Allah Ta'ala letakkan seiring dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahawa membuat baik kepada ibu bapa merupakan satu perintah yang tidak kurang pentingnya daripada perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mukmin. Dan dalam doa yang kita sebutkan di awal tadi, bahawa Nabi sebut adalah seseorang itu rugi apabila Allah Ta'ala rezekikan kepadanya ibu bapa yang sudah lanjut usia, tapi dia tak boleh masuk syurga dengan sebab itu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dalam hadis ini saya nak simpulkan bahawa Nabi sebut ada 3 golongan yang celaka. Ada 3 golongan yang celaka, golongan yang rugi, golongan yang tak beruntung dalam hidup manusia. Ini 3 golongan yang rugi. Ini 3 golongan manusia yang tidak beruntung, yang sia-sia. Siapa dia? Yang pertama ialah orang yang apabila disebut nama Rasulullah SAW, mereka tidak berselawat ke atas Nabi. Sedangkan ini perkara yang sangat mudah. Ini orang yang rugi yang pertama. Tak ada modal apa pun, tapi kita dapat untung yang berlipat kali ganda. Ini orang yang rugi kalau tak berselawat ke atas Nabi. Yang kedua, orang yang rugi juga ialah orang yang Allah Ta'ala rezekikan kepadanya datangnya Ramadan.
dia bersama dengan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Muslimin muslimat sekalian, ya, mari di akhir-akhir Ramadan ini kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan segala dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Allah tanpa kita sedari, dan juga dosa-dosa kecil yang lain yang kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Dan yang ketiga, golongan yang rugi yang ketiganya ialah orang-orang yang Allah Taala berikan kepadanya keizinan untuk menjaga ibu bapanya sehingga usia tua, tetapi dia tak boleh masuk syurga dengan sebab kedua bapanya. Sedangkan kedua bapa itu adalah tiket masuk syurga, tapi dia tak dapat masuk syurga dengan tiket tersebut, maka dia adalah orang yang rugi, ya, kata Nabi SAW. Jadi marilah sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Rasulullah, kepada kedua bapa kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan datangnya dengan Ramadan yang masih lagi berbaki ini, kita dapat sama-sama menghayati, dapat sama-sama kita ambil rebut kesempatan dan peluangnya untuk sama-sama kita memperolehi kebaikan daripadanya, dan mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita bicarakan pada pagi ini. Muslimin muslimat sekalian, sekadar itulah yang dapat kita bicarakan pada pagi ini. Kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita bersama. Allah Taala membersihkan diri kita, dan mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita orang yang berjaya. Dengan berlalunya Ramadan dan datangnya Syawal, kita menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana fitrah, dalam suasana diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, dengan kalam yang penuh keberkatan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.